Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan limpah kurnianya, syafaat daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat guru-guru kita, karomah dan hikmah kedua ibu dan bapa kita, dapat kita bersama-sama di dalam Kafah di Hijrah. Saya, Ustazah Syazah Hazira binti Ghazali, kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran ibadah bagi tahun 2. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menadah tangan, membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai kita baca doa belajar. Semoga dengan doa tadi dapat melapangkan hati kita, dapat melapangkan akal fikiran kita supaya ilmu-ilmu tadi dapat masuk terus ke jiwa-jiwa anak-anak. Okey, baik. Hari ini, insya-Allah kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran ibadah bagi tahun 2 dalam bab wuduk dan tayamum. Kita akan pergi kepada wuduk dahulu. Kita akan tahu pengertian wuduk dahulu dari segi bahasa, iaitu bersih dan indah. Anak-anak di rumah pasti sukakan kebersihan, betul tak? Jadi, sebelum kita berwuduk, pastikan dahulu kita membersihkan diri kita untuk mendapat wuduk yang sempurna. Okey, jadi kita pergi kepada istilah pula. Apa itu wuduk? Iaitu membasuh anggota tertentu dengan air yang bersih berserta niat dan mengikut syarat serta rukun tertentu. Dapat disimpulkan dekat sini bahawa wuduk ada anggota yang tertentu, ada syarat-syarat yang tertentu menggunakan air yang bersih. Jadi, kita nak tahu tak anggota apa yang perlu kita ambil ataupun anggota mana yang perlu kita basuh untuk berwuduk? Kita pergi kepada dalil Al-Quran daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi, anak-anak dekat rumah, berapa anggota yang kita boleh tahu daripada surah Al-Maidah tadi? Ada berapa agak-agak? Ada 4. Yang pertama adalah muka. Yang kedua, tangan sehingga ke siku. Yang ketiga, sebahagian kepala. Dan yang keempat, kaki sehingga buku lali. Sekarang ni kita dah tahu dah anggota wuduk yang perlu kita basuh. Tetapi bagaimana untuk kita melaksanakan wuduk tersebut? Yang pertama sekali, di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan mukmin, kita seharusnya melakukan ibadah dengan dimulakan dengan niat. Seperti anjuran daripada Nabi Muhammad SAW, setiap perkara haruslah dimulakan niat. Di dalam wuduk juga sama, kita perlu berniat sebelum melaksanakan wuduk. Apa lafaz niat wuduk? Iaitu nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Selesai je kita dah berniat, apa kita nak buat? Kita basuh muka. Selalunya Ustazah perhati ada ramai yang melaksanakan wuduk untuk basuh muka ni, diorang terus je hempas air ke muka. Tidak betul ya, kurang betul di situ. Seharusnya kita perlu ambil air secara sopan dan ratakan ke seluruh muka. Dan macam mana anggota muka yang sepatutnya? Okey, kalau kita lihat pada gambar rajah ni, kita lihat bahagian muka yang sepatutnya adalah di bahagian atas kepala
meliputi di tepi telinga dan meliputi juga bahagian bawah dagu. Jadi air perlu rata di kawasan tersebut. Kalaulah ada orang tanya, Ustazah, macam mana pula kalau ada sideburn kat tepi ni? Macam tu kena ratakan juga air di bahagian sideburn ataupun anak rambut kita yang di bahagian tepi tadi tu. Selepas muka. Apa selepas muka? Adalah membasuh kedua belah tangan, dimulakan dengan kanan. Sunnah Rasulullah juga memulakan di sebelah kanan. Jadi kita ambil air wuduk, kita basuh tangan sampai ke siku, pastikan kena sampai ke siku. Ratakan air di celah-celah jari ni, kena ratakan air, pastikan air rata. Kemudian selepas tangan apa pula? Membasuh sebahagian kepala. Kemudian dan terakhir sekali, anggota yang terakhir, bukan rukun yang terakhir. Anggota yang terakhir adalah kawasan kaki. Macam di mana kawasan kaki yang sepatutnya air lalu? Di celah-celah jari dan juga di kawasan buku lali. Buku lali tu kat mana? Yang ada bonggol dekat kaki kita tu. Itulah buku lali. Pastikan air kena di kawasan tersebut. Dan yang terakhir sekali, apa dia anak-anak? Iaitu tertib. Wajib tak ada tertib? Wajib, sebab kita perlu ikut turutan step by step, orang putih kata. Iaitu daripada awal sampailah akhir. Macam A, B, C, D, E, tak adalah E dulu, B dulu, C dulu kan. Jadi A dulu, 1 dulu, 2 dulu, 3, 4, 5. Macam tu juga wuduk, daripada niat, muka, tangan, kepala, kaki dan terakhir sekali tertib. Sekarang ni kita dah tahu dah macam mana kita untuk berwuduk dengan sempurna, insya-Allah. Tapi ada yang kata, Ustazah, kenapa saya selalu berkumur-kumur? Saya selalu basuh telinga. Salah ke? Tak salah. Itu adalah perkara-perkara sunnah yang anak-anak boleh laksanakan terus. Dapat lagi tambah pahala kan? Dan selain daripada itu, kita harus berjimat cermat dalam berwuduk. Janganlah kita buka air besar-besar, kita basuh kaki tu, air banyak-banyak. Tak, itu kita kena berjimat cermat sebab itu adalah amalan daripada Rasulullah SAW. Okey anak-anak, Ustazah harap semua faham setakat ni. Selepas ini kita banyak lagi yang boleh kita bincangkan bersama dan kita boleh pelajari sama-sama. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pelajaran kita pada kali ini dengan bab tayamum pula. Okey, kita lihat dari segi bahasa, tayamum adalah qasad, iaitu yang bermaksud, itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dia menyahajakan. Apa pula dari segi istilah, kita jelaskan lagi, iaitu menyapu muka dan kedua-dua belah tangan meliputi siku dengan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat yang tertentu. Baiklah, kita boleh lihat di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 yang bermaksud Allah cakap apa? Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi dapat disimpulkan dekat sini bahawa Allah dah nyatalah kat dalam ni. Macam mana, kenapa kita perlu bertayamum? Sebab tak ada air, yang pertamanya. Yang kedua, sebab keuzuran. Keuzuran dari segi apa? Mungkin sakit. Contoh, ada orang aksiden, terlanggar pipi ataupun luka pipi dia, terluka kaki dia, terluka tangan dia. Jadi air tak dapat nak ratakan di bahagian tersebut. Sakit kan? Jadi Allah bagi kemudahan kepada orang-orang Islam ataupun hamba-Nya dengan melaksanakan tayamum. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 juga Allah dah cakap apa? Di bahagian mana yang perlu kita tayamum? Ada 2 bahagian saja, iaitu kawasan muka dan juga di kawasan tangan sahaja. Okey, kita lihat bagaimana untuk bertayamum. Allah pun dah nyatakan di dalam Al-Quran bahawa kita menggunakan debu tanah yang suci. Kita lihat secara fizikal yang debu tu tak ada najis, tak ada kotor, maka kita boleh gunakan debu tersebut. Konon ini dalam ni ada Ustazah sediakan contoh, ada debu tanah yang suci.
macam mana kita nak melaksanakan tayamum tersebut? Okey, yang pertama, macam wuduk juga, kita niat dahulu. Kita lafaz niat dahulu. Macam mana kita nak lafaz niat dia? Iaitu nawaitu tayammuma listibahati fardis solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya kita terus je pergi kepada debu yang bersih, tiada najis secara fizikal. Kita tepuk. Kita tepuk bagi keluar. Contohlah ada batu-batu yang kecil ke besar-besar ke, takkan kita nak sagat kat muka kan. Jadi kita ambil debu tersebut, kita tepuk kat tepi, kita ratakan di kawasan yang pertama iaitu kawasan muka. Daripada atas sampai ke bawah. Macam tu je. Ratakan daripada atas, sekali lagi saya tunjuk, ratakan daripada atas sampai ke bawah. Pastikan rata. Jangan kita gunakan banyak-banyak. Bukan kita sapu macam bedak, sapu-sapu tak. Kita sapu je sekali macam ni, macam rumah ni. Kita letak je kat muka, kita sapu sampai ke bawah, selesai. Okey, kita buat isyarat, kita buang debu tersebut. Kita ambil di bahagian anggota yang kedua untuk tayamum, iaitu tangan sampai ke siku. Kita ambil. Kemudian kita tepuk lagi sekali. Kemudian, okey, kita lihat ada tapak tangan kita. Di belah, kita gunakan belah kiri untuk buat di belah tangan belah kanan. Ada dua bahagian, betul? Ada dua bahagian di belah tangan. Kita ambil bahagian sini, bahagian kanan, bahagian kiri dan bahagian kanan. Kita bahagikan dia. Kita gunakan bahagian sini dahulu. Kita buat macam mana? Kita ambil. Nampak? Okey. Kita tarik ke bawah sampai ke siku. Kemudian kita pusingkan tangan kita yang dah nak diambil tayamum ni. Kita pusing. Kita teruskan ke depan. Okey, lagi sekali. Sebelah, kita buat belah kiri pula. Okey. Kita bahagikan dua. Letak tangan yang nak ambil wuduk, ambil tayamum ni. Kita masukkan, kita lalukan di bahagian bawah. Kemudian kita pusingkan tangan kita. Kita lalukan tangan yang ada debu tadi tu. Kita lepaskan. Okey, boleh? Jelas? Nak lagi sekali ke tuan-tuan buat? Okey, tak payah tepuk lah. Ibaratnya saudara dah tepuk. Kita ambil, kita bahagikan lagi sekali. Kita tarik. Okey, kita pusingkan je tangan kita ni. Kita tolak, kita lepaskan. Okey, dan macam biasa sebagai isyarat, kita lepaskan debu-debu tadi tu. Okey, yang kita dah guna tadi. Dan satu lagi perkara, info tambahan yang awak boleh ambil sekiranya tiada air. Awak guna debu, dah habis tu awak ratakan di celah-celah jari. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Okey, selesai cara bertayamum, kita dapat lihat di sini terdapat sedikit perbezaan di antara wuduk dan tayamum. Tak banyak pun. Antaranya adalah dari segi cara melaksanakan wuduk dan tayamum. Kalau wuduk, kita menggunakan air. Tetapi kalau tayamum, kita menggunakan debu tanah yang suci. Okey, tanah yang suci, macam mana kita nak tahu tanah tu suci? Yang pertama, kita tengok secara fizikal, kita tengok debu tanah tu, suci, tak ada najis, tak ada tahi, tak ada bau ke apa semua, maka tanah tu suci lah tu. Tak payahlah kita pergi korek-korek, ada najis, ada cacing lah, ada semut lah kat dalam tu, tak payah. Yang kedua, cara ataupun anggota berwuduk dan anggota tayamum. Kalau anggota wuduk ada 4 sahaja dan anggota bertayamum ada 2. Okey, yang kedua, kalau kita lihat anggota wuduk terdapat ada 4 bahagian saja, iaitu muka, tangan, sebahagian daripada kepala dan juga kaki. Kalau tayamum ada 2 je, simple sangat, iaitu muka dan tangan sahaja. Dapat disimpulkan kat sini, Allah sangat memudahkan hamba-Nya, tetapi jangan pula kita sebagai hamba kepada Allah, kita bersenang-senang je untuk memudahkan sesuatu perkara tu. Okey, harap-harap semua anak-anak semua faham apa yang Ustazah sampaikan daripada awal sampai sekarang.
InsyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi tentang wuduk dan tayamum. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini di dalam bab wuduk dan tayamum. Baik, kita akan masuk di dalam perkara yang boleh membatalkan wuduk dan tayamum. Yang pertama adalah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Apa dia kubul dan apa dia dubur? Kubul adalah kemaluan yang di bahagian depan. Apa kemaluan di bahagian depan tu? Yang tempat yang awak buang air kecil. Itu adalah kubul. Dan dubur adalah kemaluan di bahagian belakang, iaitu tempat awak buang air besar dan sebagainya. Sekiranya apa-apa sahaja yang keluar daripada awak punya kemaluan, maka automatik terbatallah wuduk dan tayamum awak juga. Okey? Yang kedua, tidur tidak tetap punggung. Okey, macam mana tidur tidak tetap punggung tu? Seandainya awak dah ambil air wuduk, tiba-tiba awak pergi duduk, awak tertidur. Okey, punggung awak dalam keadaan macam ni. Contoh, punggung awak dalam keadaan macam ni, straight je. Tiba-tiba awak bangun, punggung awak dah beralih. Maka automatik bila awak bangun saja, automatik awak punya wuduk dan tayamum terbatal. Boleh faham di situ? Okey. Yang ketiga adalah hilang akal. Macam mana dikategorikan hilang akal tu? Sebagai contoh, okey, Malaysia ni panas kan? Ada kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk, tapi mostly memang panas. Jadi apabila awak dah ambil air wuduk, nak tenangkan fikiran, tiba-tiba awak jalan kat luar tu, panas terik, tiba-tiba awak pengsan. Awak pengsan, bila awak bangun balik, awak kena ambil air wuduk semula sebab automatik awak punya wuduk dan tayamum terbatal. Okey? Yang keempat, bersentuhan kulit di antara lelaki dan perempuan yang boleh dinikah. Okey? Contoh, awak dengan kawan awak yang lelaki dengan perempuan tersentuh. Jadi terbatallah wuduk awak. Okey, kalau awak sentuh sengaja pun terbatal. Tak kisahlah sengaja ke, tak sengaja ke, terbatal juga wuduk awak. Tapi dalam Islam pun memang kita tak boleh nak suka-suka pegang lelaki perempuan. Betul tak? Jadi, automatik bila awak ada wuduk, awak terpegang ataupun sengaja pegang di antara lelaki dan perempuan, maka automatik awak punya wuduk dan tayamum terbatal. Yang kelima, menyentuh kubul dan dubur. Kubul dan dubur kita dah tahu dah tadi, bahagian kemaluan di bahagian depan dan belakang. Jadi sekiranya awak tengah mandi, tengah syok-syok mandi ni, dah selesai mandi, okey lepas ni saya nak solat ni. Jadi awak pun pergi ambil wuduk. Ambil wuduk, dah selesai ambil wuduk tu, awak pergi lap-lap pak, terkena kemaluan awak di bahagian depan ataupun belakang, maka automatik awak punya wuduk pun terbatal. Tetapi sekiranya awak punya tangan tu terkena ataupun awak tersentuh menggunakan di bahagian belakang tangan, tak apa. Tapi kalau tersentuh di bahagian tapak tangan kita, maka automatik wuduk dan tayamum kita terbatal. Yang keenam, ini lebih kepada tayamum. Bukan lebih, ini adalah untuk tayamum, iaitu mendapat air. Tadi kita dah tahu, tayamum tu kita tak ada air, baru kita gunakan kaedah tayamum. Jadi sekiranya kita tengah tayamum ni, dah sudah selesai tayamum ni, tiba-tiba kita dapat berita, dah ada air, maka automatik tayamum kita terbatal. Contoh kita kata, Ustazah, kalau air mineral, kalau air minuman, itu kan air yang bersih, maka automatik juga tayamum kita terbatal. Okey? Seterusnya, yang ketujuh, hilang kesulitan atau keuzuran yang mengharuskan tayamum. Macam mana kata kesulitan atau keuzuran ni? Sebagai contoh, macam Ustazah dah cakap tadi, orang tu aksiden. Orang tu aksiden, luka habis muka, luka habis tangan, luka habis kaki. Jadi dia pun buatlah tayamum dalam kaedah tayamum untuk tidak menyusahkan dia ataupun tidak terkena dia punya ataupun tidak rasa sakit dia punya luka-luka dia tu. Jadi sekiranya dia punya luka dia ataupun dia dah baik daripada luka dan sebagainya, maka automatik dia perlu menggunakan air untuk berwuduk. Dah tak boleh dah guna kaedah
tayamum. Yang ke-8, habis waktu solat. Bagaimana dikatakan habis waktu solat? Sebagai contoh, pada waktu Zuhur tak ada air. Tak ada air langsung. Jadi, kita menggunakan kaedah bertayamum. Jadi, selesai je kita bertayamum dan selesai je kita menunaikan solat Zuhur, maka habis kita punya tayamum. Kita tidak boleh gunakan untuk next ataupun solat yang seterusnya, solat asar. Jadi maksudnya di sini, satu tayamum, satu waktu solat saja yang boleh digunakan. Kalau kita nak solat asar lepas tu, kita perlu memperbaharui tayamum kita. Alhamdulillah, selesai dalam bab wuduk dan tayamum bagi ibadah tahun 2. Jadi, Ustazah harap anak-anak di rumah sana dapat memahami apa yang Ustazah kongsikan pada hari ini. Ustazah yakin dan percaya insya-Allah anak-anak di rumah sana mampu melaksanakan wuduk dan tayamum secara sempurna. Anak-anak boleh cuba di rumah untuk praktikkan tayamum, rekodkan serta postkan di Instagram atau Facebook beserta hashtag Kafah di Hijrah. InsyaAllah kita akan sama-sama lihat adakah anak-anak semua faham apa yang Ustazah dah terangkan pada hari ini. Islam sangat menitik beratkan tentang kebersihan dan di antara cara untuk kita membersihkan diri adalah dengan berwuduk ataupun bertayamum untuk kita meneruskan ibadah solat kita dan lain-lain. Jadi, berwuduklah dengan sempurna untuk menghasilkan solat yang sempurna. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam Kafah di Hijrah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.